Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan izinnya dapatlah sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat solat fardu maghrib secara berjemaah, kita duduk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita tadi. Mudah-mudahan juga Allah mengkabulkan dan juga menerima segala doa dan juga hajat kita tadi. Dan sama-sama kita doakan agar kita semua ini tergolong di kalangan orang yang mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada azab kubur, dijauhkan daripada azab api neraka Allah. Dan sama-sama kita doakan agar kita, kedua bapa kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat dan keluarga kita mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya kasihi Tuan Pengurusi Haji Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Haji-haji, abang-abang, hajah-hajah, puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah, nampak ceria, nampak sihat, nampak semangat. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, kasih sayangnya ke atas kita, ke atas penduduk taman ini, dengan berkat majlis ilmu Allah dan majlis zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Satu je kita mohon kepada Allah agar kebaikan yang berterusan. Saya pun bukan bijak mana, bukan orang yang alim. Jadi apa yang kita sampaikan daripada guru-guru kita juga. Dan mudah-mudahan bila sampaikan, kita amalkan, dan kita sampaikan dan kita amalkan, berpanjanglah pahala itu insya-Allah. Amin. Baik, kita sambung pengajian kita masih lagi dalam kitab Idaman Penuntut bagi menghuraikan yang kusut ilmu fiqh. Kitab yang pertama dalam masih lagi bab suci. Yang lepas kita dah melihat bagaimana yang dikatakan yang membatalkan wuduk, perkara yang membatalkan wuduk. Kita ingat sekali sekejap. Yang pertama, batalnya wuduk ni apabila keluarnya sesuatu, keluarnya sesuatu daripada kubur dan dubur. Tak kira lah benda, darah ke nanah ke air ke cair ke angin, maka terbatallah wuduk kita. Yang kedua, tidur dalam keadaan punggung kita tak tetap. Maksud tak tetap tu lena sangat, bergolek-golek, baring dan sebagainya. Tapi kalau punggung kita masih tetap dekat atas lantai, maka tidak lagi membatalkan wuduk. Yang ketiga, hilangnya akal sebabnya gila atau sakit ataupun mabuk ataupun pitam. Tengah duduk-duduk, tiba-tiba kat surau rasa macam dekat tempat lain pula tau. Berpinau-pinau. Jadi itu dimasukkan dalam bab hilang akal, maka terbatallah wuduk. Yang keempat, bersentuhan kulit lelaki dan puang tanpa lapik, maka batal dah wuduk. Sama ada juga kita dalam suami isteri. Kemudian ada juga yang mengatakan sentuhan itu boleh sampai kepada syahwat, maka batal lah. Kemudian halal kalau orang yang mahram bagi kita, keluarga ataupun adik-beradik puang, ibu sebapa yang kita dah bicarakan, ada 10 orang yang mana kalau kita sentuh dia tak batal wuduk. Kemudian yang kelima, menyentuh kemaluan sendiri ataupun orang lain, yang ini manusia, dengan kaf liat, tapak tangan. Kita sentuh gini, maka inilah katakan tapak tangan. Jadi kita sentuh kemaluan kita atau kemaluan orang, maka batallah wuduk. Yang mana kita dah belajar yang lepas, kalau lelaki adalah batang zakarnya, kalau puang pula bibir dalamnya. Kemudian yang keenam, memegang atau menyentuh lubang dubur manusia, sekalipun haknya sendiri, tanpa lapik, dengan tapak tangan ataupun perut jari, maka pun batal. Depan dan belakang batallah wudu. Jelas bab tu. InsyaAllah hari ini kita masuk bab seterusnya, nombor 11. Siapa di kitab tengok muka surat 11, dalam bab tajuk sebab-sebab mewajibkan mandi. Sebab-sebab yang kita kena mandi wajib. Kita baca dalam kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi itu adalah 6 perkara. 3 daripadanya bersekutu antara lelaki dan puang. Ada 6 perkara. Jadi 3 ni lelaki puang ada. Selebihnya puang saja. Kita tengok. Yang pertama, gariskan sikit yang nampak. Yang pertama, jima' ataupun bersetubuh, iaitu memasukkan zakar ke dalam faraj ataupun dubur sampai tenggelamnya kepala
takok ataupun kadarnya pada orang yang telah putus takoknya. Inilah maksud di setengah-tengah kitab yang mengatakan bertemu dua khatan, maknanya apabila bertemu bekas potong bagi lelaki dan juga bekas potong bagi perempuan. Raiblah kepala takuknya itu ke dalam faraj, dari itu jika digeser-geser sahaja belum mandi wajib. Okey. Titik dulu. Okey. Nombor 1, kita lihat kat bawah tu, jima' ataupun setubuh. Kerana kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Riwayat daripada Muslim, artinya adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidur, kemudian mereka bangun sembahyang dan tidak mengambil wuduk. Maksud dekat sini dia tidur, bukannya dia dalam keadaan berjunub. Okay? Jadi ada biasa dua istilah kita pakai. Yang pertama, minta maaf ini semua dah dewasa dah. Ini perkara ni tinggi sikit bagi budak ni macam tak sesuai, tapi tak nak kena belajar juga. Jima' ataupun setubuh. Jima' ni pun bahaya juga. Bahasa belah sini ni lain sikit. Kita hujung-hujung bulan ni kita kena jima' sikit. Kalau orang selatan dengar, apa pula baju bulan kena jima' ni. Rupanya jimat. Hujung bulan habis duit dah. Habis PT. Jimat. Tapi orang sini panggil jimat, betul tak? Pening kepala kita. Okay. Jadi dia tambah lagi ataupun bersetubuh, baru faham. Takut orang sini je, jimat kena jimat. Jimat kena mandi wajib ke? Simpan duit pun kena mandi, pening kepala dia. Jadi kat sini dia katakan jimat ataupun bersetubuh sama isteri dan suami, yang mana kita mengatakan kat sini minta maaf lah, kita tunjuk ke. Ada pula kamera hari ni. Biasa tak ada kamera, saya boleh tunjuk. Ni bahaya sikit lah. Jadi mudah bagi kita nak memahaminya. Biasa saya tunjuk pakai marker lah. Marker senang sikit. Pen marker tu, contohnya. Nak dikatakan kita kena mandi wajib, walaupun dok tubik air mani. Jelas? Bila mana, itulah yang dikatakan dalam ulama fiqh mengatakan, nak katakan dia ni had berzina, adalah bila mana kepala zakatnya tak nampak. Contoh ni botol, kepalanya mana? Lutut ni, tudung dia ni. Tudungnya tak nampak, maka itu dia katakan dia berzina. Tapi kepala nampak lagi. Kata baru mukaddimah. Baru mukaddimah, maka dok lagi kata berzina. Sama juga dalam bab mandi wajib. Kalau dia dok masuk lagi, kepala dia masih ada comel lagi nampak, kepala helmet dia tu, macam-macam kita nak kena buat, tudung, helmet, macam-macam. Faham dah Maka dok mandi wajib ni. Tapi kalau hilang saja dari penglihatan kita, dia dah kena mandi wajib, walaupun dia tak tubik air mani. Jelas? Jadi yang kena mandi wajib siapa? Dua-dua lah, laki dan perempuan. Sama juga, iaitu ataupun istilah lain ulama fiqh mengatakan bertemunya dua tempat khatan. Lelaki punya tempat khatan dan juga wanita juga tempat khatan. Maka bertemu, maka kenalah mandi wajib. Ataupun ustaz guna pula kepala dia tak ada. Ni dia khabar. Walaupun kepala tak ada, dah gaib. Tok Muding Tok Muding ke Tok Gadi Tok Muding bukan Tok Gadi. Tok Gadi nikah. Ni macam-macam pakai laser. Itu ada kes doktor salah potong. Habis hilang helmet dia. Siang budak. Jadi bila hilang helmetnya, tak tahu mana takoknya. Jadi pun sama, kita mengibaratkan kawasan sepanjang mana helmet tu, itulah dia punya taranya. Jadi kalau hilang dari penglihatan, masuk ke dalam faraj wanita, maka kenalah dia mandi wajib. Walaupun dia tak tubik air mani. Okey? Jelas? Sama juga dalam kita nak hadkan orang berzina, nanti tanya pada saksi, nampak tak? Nampak. Hilang. Masuk dalam. Contoh gitulah. Kalau gesek-gesek ataupun mukaddimah lagi, tak lagi di mandi wajib. Okey? Tapi kalau dah keluar air mani, mandilah wajib. Jelas gitu? Sambungan bawah. Apabila dua orang manusia melakukan perbuatan itu, sekalipun tidak keluar air mani. Nampak? Gariskan bawah tu. Walaupun tidak keluar air mani, dikatakan keduanya telah berjunub dan wajiblah ke atasnya kedua ni mandi wajib.
Okey. Tetapi jika orang yang hidup memasukkan zakatnya ke dalam faraj wanita yang telah mati, wajib atas lelaki itu mandi wajib. Tetapi tidak diulang mandi wayat. Mandi mayat, maksudnya mayat tu air mandi ya. Demikian juga jika lelaki memasukkan zakatnya ke dalam faraj perempuan, nescaya wajib mandi atas lelaki dan perempuan itu. Kedua-dua. Sebab ni kita katakan ada 6 tadi. Jadi yang 3 ni laki puang kena mandi wajib. Jelas tak tu? Ada soalan? Ada lagi? Tak nampak lagi? Okey, tak apa. Masuk nombor 2. Keluar mani daripada seorang lelaki ataupun perempuan sama ada banyak ataupun sedikit, seperti 1 titik, sama ada jaga ataupun tidur, ada nafsu syahwat ataupun tidak. Maksudnya okey, keluarnya air mani bagi lelaki dan puang. Laki ada air mani, puang pun ada air mani. Tapi berbeza. Berbeza sifat dan juga keadaannya. Saya rasa tuan-tuan haji pun abang lebih alim dari saya bab ni. Jadi kita tahu dah apa bezanya dan macam mana keadaannya, walaupun 1 titik. Beza air ada berapa bab bagi air? Mazi, mani, lagi wadi, lagi wati, lagi banyak bab air ni. Jadi kita kena jelas bab air ni biar faham. Mazi cair, keluar sebelum mani. Mani pekat. Jadi kalau walaupun setitik, dalam sama ada dia jaga ataupun tidur, ataupun nafsu ataupun tidak bernafsu, maksud jaga atau tidur tu, tidur kerana kita mimpi indah. Ingat lagi mimpi-mimpi yang indah, maka kita pun terkeluar air mani ketika tidur, bangun tidur, kena mandi wajib. Tahu dah beza. Ataupun dalam keadaan syahwat ataupun tidak. Biasa kalau air mazi, penat sangat pun boleh keluar. Kita kerja penat. Kadang balik tertidur kejap, boleh tubik juga. Itu mazi. Tak perlu mandi wajib. Hanya cuci sahaja. Sekiranya ia bangkit dari tidur, didapati air mani pada kainnya ataupun cadarnya yang tidak mungkin daripada orang lain, wajiblah atasnya mandi. Tetapi kalau syak, ia boleh jadi daripada dirinya ataupun daripada orang lain. Umpamanya ia tidur berdua di atas katil, nescaya sunat sahaja mandi. Tapi fahamlah kita sendiri. Kita pun pakai kain tu ataupun kawasan kita tidur tu, boleh jadi ada orang lain punya ke? Contohlah, kalau kita tidur seorang, sah-sahlah kita punya. Kalau tidur berlima atas katil, balik kampung ramai-ramai, tengok-tengok Allah penuh. Tak tahu siapa punya. Tapi kita fahamlah keadaan kita tu macam mana. Tengok. Kalau dekat tepi jauh sikit dari kita, mungkin orang lain punya. Tapi kita pernah rasa dah, ialah kita tahu keadaan dia. Kita tengok pada jenisnya ataupun tempatnya. Jadi kalau betul kita punya, kena mandi wajib. Tapi kalau syak, disunatkan sahaja mandi. Okay? Sekiranya perempuan selepas jima' dan lepas mandi, tiba-tiba keluar mani suaminya yang telah ada dalam farasnya, tiadalah wajib diulangi mandi wajib. Sebab apa? Sebab bukan air mani dia. Jelas? Okay? Boleh tengok nombor 2, bawah tu nombor 2, nota kaki. Inilah maksud cakap dalam Mutla'al Badrin, fasal mani wajib muka surat 220. Keluar air mani daripada seorang awal keluarnya dengan tiada masukkan hasyafahnya. Hasyafah ni helmet tu lah. Tulis bawah tu. Hasyafah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu kita helmet. Tapi jangan tulis helmet. Ustaz kata helmet, tulis helmet. Lagi kedai. Bang, hasyafah rasa kejut dia. Hasyafah ni kepala zakat. Kita punya tu je lapisan kita sebut kepala helmet. Lain ni keluar air mani yang pertama, bukan keluar air mani yang kedua macam perempuan itu tadi. Maksudnya kalau isteri dan suami berjima', dari dua-dua kena mandi wajib. Lepas mandi tu dah cuci, barulah perasan keluarnya air mani suami dalam farahnya, keluar mengalir, maka tidak wajib diulangi mandi wajib, hanya cuci sahaja. Okey, jelas bab tu nombor 2. Ada soalan? Ada lagi, okey. Nombor 3. Hak ni mati, mati
yakni apabila berlaku kematian seorang wajiblah dimandikan kecuali orang yang mati syahid. Tiadalah wajib dimandikan mayatnya, bahkan haram. Kalau kita tengok nombor 3 bawah tu nota kaki. Sandaran hadis al-muharramil ladzi waqasathu naqutuhu faqala iksiluhu bima'i wasidrin. Riwayat daripada Bukhari dan Muslim, seorang bernama almarhum al-Muharram yang mati ditendang oleh untanya, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu mandikan ia dengan air daripada daun bidara. Okey, maksudnya dia mandi bukan mandi yang orang yang pergi berjihad mati syahid, maka dia kena dimandikan, kecuali orang yang mati syahid. Dan syahid itu adalah syahid fi sabilillah, syahid dalam peperangan dan juga syahid-syahid yang besar. Maka haram jikanya dia dimandikan, sebab bukti perjuangannya itu darahnya dan sebagainya, ataupun mati dalam ihram, dalam haji dan sebagainya, maka dia dalam keadaan suci. Okey. Dan lagi 3 sebab yang mewajibkan mandi khas bagi perempuan sahaja. Cerita apa tadi, ada 6 punca ataupun sebab daripada mandi wajib. 3 laki dan puan, 3 lagi baki adalah khas untuk wanita. Yang keempat, keluarnya darah haid daripada perempuan yang sampai umurnya 9 tahun. Laki alhamdulillah tak ada haid lagi, maka tak perlu kita mandi wajib. Awak puan ataupun haja-haja kena faham ataupun kena didik anak-anak buang kita memahami darah haid. Umur 8, 9 tahun tu dah boleh ajar sikit-sikit. Boleh kenalkan dia. Bukan benda, sebab ini berkait rapat dengan ibadah. Kau ni memang susah sikit. Haid ni memang susah sikit. Susah apa benda? Sebab nak faham waktunya, bersihnya, keadaannya. Dan alhamdulillah kita pun belajar dalam fiqh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di antara orang yang alim, orang yang hebat dalam haid, walaupun dia lelaki, tapi dia lebih faham atas kajian-kajian yang dia buat. Maka sandaran kita mudah untuk kita buat ulang kaji dan juga memahaminya. Waktunya bila, habisnya bila. Kalau ikutkan, mudah kita ikut pada bulan Islam, waktu dan bulan Islam. Tapi kita dah biasa dengan bulan Masihi, jadi kita masuk Masihi dia pening sikit. Tak apa, belajar sikit-sikit je. Kalau boleh, kalau bahagian puang ni, biarlah ustazah ke benda yang cerita bab haid ni. Bila lelaki cerita, dia kata kotor pula kita kan. Biarlah ustazah, belajar dengan ustazah mana yang lebih faham, fahamkan. Sebab ni penting ibadah kita. Katalah dah suci dah zuhur, tak mandi lagi, masuk asar. Zuhur dah kena qada, tinggal solat dah gitu. Sebab tu nak kena faham. Warna darah gini, dah 15 hari dah. Lepas 15 hari jadi darah benda. Tu nak kena faham. Istihadah dan sebagainya. Apa beza darah sakit, darah sihat dan sebagainya. Wallahu alam. Saya pun dah bijak mana, tapi sempatlah belajar, memang agak pening sikit buat darah haid ni ataupun darah-darah puang yang lain ni. Sebab kita tak keluar. Ada darah keluar sini, darah haid. Ada lelaki gitu, cek ke, lelaki ke Allah. Kemudian yang kelima, keluar darah nifas, iaitu darah yang keluar mengiringi anak. Yang ini ketika beranak, kerana darah itu kumpulan daripada darah haid juga. Dalam keadaan dalam kantung yang sama. Jadi perempuan ada tambah lagi darah nifas ketika mengiringi anak. Anak tu tubik, kan anak tu darah. Jadi ada darah nifas. Hak nifas ni pun kalau boleh sebelum anak kita masuk ke dalam perkahwinan, ajar dia. Sebab nifas pun berkait rapat juga dengan ibadah. Paling lama nifas berapa hari? Mana orang puang? Sunyi dia dah. Berapa hari je? Orang lelaki siapa tahu? Nifas paling lama berapa hari? Lupa Ustaz. Belajar sampai haid ke? Masuk nifas kita dah pindah tempat. Okey? Berapa? 60 hari. Paling lama nifas 60 hari.
Jadi sebelum 60 hari tu, kalau ada keluar tak keluar, teruskan dia. Sampai hari 60, tu confirm. Habis dah darah nifas. Ada betul lah, ada orang kata 40 hari lah, 44 hari. Belum lagi. Kalau ikut Imam Syafi'i, akhir dia 60 hari. Sama juga haid tu kena faham. 7 hari macam mana, 8 hari macam mana. Paling rendah haid berapa? Berapa lama? Sehari semalam. Sehari semalam tu maksudnya macam mana? Pening dah kepala. Sehari semalam tu adalah dimasukkan adalah 24 jam. Dalam masa 24 jam darah tu keluar. Tapi bukannya keluar tak berhenti-henti dah. Pingsan orang tu. Masuk 24 jam tu kena tahu waktu tubik tu pukul apa. Katalah pukul 12, kita kena ambil pukul 12 tu. 12 berapa hari bulan? 24 jam, jumpa balik 12. Cukup 24 jam. Itu yang dikatakan satu hari satu malam. Dan khas berlaku haid satu hari satu malam ini adalah pada Sayyidatina Aisyah. Dia macam tu. Paling tengah-tengah berapa? Paling sikit satu hari semalam. Tengah-tengah? Saya? 7. Hebat. Betul dah tu 7. Macam pernah alami tak? Anak gitu. Bagus. Isteri. 7 hari tengah. Paling lama 15. Paling lama 15. Okay? Jadi kita kena faham. Kita ayah pun ataupun seorang abang kena faham benda tu. Suami kena faham benda tu. Sebab dia berkait dengan ibadah kita dan juga kait juga dengan waktu kita nak bersama dengan isteri. Kata bulan penuh. Tu kita tahu. Tapi tak faham cara kiraan dia. Sekarang pun senang, dah ada apps. Cuma apps pun benda pun bising kan. Kadang betul tak betul juga benda tu. Jadi kita kena catatan dan kita kena faham. Buka kalender Islam, tengok. Lebih tepat kalender Islam. Okay? Kemudian, itu darah nifas. Jadinya, isteri kena berikhtiati ataupun berhati-hati apabila start saja dah melahirkan anak, bermulalah dia dalam waktu darah nifas selama 60 hari. Okey. Jadi masa 60 hari tu boleh tak bersama dengan isteri? Hak tu saya kata berkaitan dengan ibadah kita. Saya faham. Yalah orang lelaki kan. Otak dia satu tu je. Okey. Jadi nak tak nak kita kena faham. Sebab ada kes, memang ada kes. Ustaz bergaduh. Suami saya gini. So hukumnya macam mana? Kita nak tahu. Sebab isterinya masih lagi belum suci. Puasalah sekejap bawah. 100 hari je. Boleh? Tak boleh pergi naik gunung. Sini ada gunung tak? Gunung ke pulau ke kita pun. Allah gitu. Dok tahan Nabi kata dok tahan puasa. InsyaAllah. Okey, yang kelima. Kelima dah tadi, nombor 6. Yang ini beranak. Jika keluar anak itu keadaan basah, kalau tak basah maka di sisi kaul yang asah, yang ini yang lebih tepat dan juga mujtama' semuanya mandi wajib juga. Manakala setengah ulama lain mengatakan tidak mandi wajib. Mudah kita nak faham, bila dah beranak sahaja mandilah wajib. Sebab biarlah diri kita, sebab kita ada darah nifas. Ada darah nifas, darah tu macam-macam. Wiladah, nifah dan sebagainya. Jadi memang kita nak kena mandi wajib pun. Sama ada anak yang keluar tu kering ataupun basah, mandilah wajib supaya kita lebih selesa dan juga lebih yakin untuk beribadah yang seterusnya. Okey je lah. Ada nak ingat benda ni. Okey. Ada soalan? Ada lagi. Okey. Baik, kita masuk bab seterusnya. Fardu mandi hadas. Okey, maksud fardu kat sini wajib. Fardu maksudnya wajib. Kita mandi hadas. Dok mandi maka dok bolehlah kita buat amal-amal yang wajib. Nampak? Okey. Fardu ataupun rukun mandi wajib ataupun mandi hadas, ada 3 perkara. Yang pertama, niat, iaitu mengangkat hadas junub ataupun mengangkat hadas besar, ataupun niat mengharuskan fardu sembahyang, ataupun niat fardu mandi wajib, ataupun menunaikan fardu mandi, ataupun mandi fardu, ataupun mandi wajib. Mana-mana niat tak ada masalah. Mana mudah bagi kita. Kalau kita mudah kata, ya Allah, sahaja aku
mandi wajib kerana Allah Ta'ala pun boleh dah. Ataupun aku nak mewajibkan atas aku sembahyang pun boleh dah. Ada banyak macam cara niat kat situ. Niat fardu mandi pun boleh. Menunaikan fardu mandi pun boleh. Tak ada masalah. Okay? Sekiranya niat mandi saja tidak memadai. Maksudnya kena sebut wajib tu. Kena sebut fardu. Jelas? Itu beza. Kita mandi biasa sunat. Tapi kalau mandi wajib kena disebut perkataan wajib ataupun fardu. Nak membezakan. Sebab fardu wajib lebih besar. Tapi kadang kita pun niat lupa tak mandi. Sedangkan mandi tu sunnah Nabi. Jadi kita mandi pagi nak pergi kerja, mandi malam ke mandi niat. Saja aku mandi sunat ikut sunnah Nabi kerana Allah Ta'ala. Dapat pahala. Sebab Nabi mandi tak? Mandi. Nabi ajar kita mandi 3 kali sehari. Sekurang-kurang Nabi ajar. Baik. Perempuan yang haid ataupun nifas hendaklah niat mengangkat hadas haid ataupun nifas. Beza sikit. Bagi wanita, kalau dia nak mengangkat haid dia ataupun nifasnya, kena sebut mengangkat hadas haid ataupun mengangkat hadas nifas. Lafaz niat dalam bahasa Arab kat bawah tu, nawaitu rafal hadasil akbari. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Terengganu pun tak ada masalah. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Cukup buat segala hadas, sama ada junub ataupun haid ataupun nifas. Jelas? Niat tu penting. Mesti ada yang besar ataupun wajib. Okay? Niat itu wajib disertakan tak kala mula membasuh anggota supaya dikira basuh anggota itu. Maka sekiranya niat itu dimulai selepas membasuh satu anggota, kenalah dibasuh semula anggota itu yang tiada berserta dengan niat. Ni hati-hati. Minta maaf, saya pun bukan nak katakan betul tak betul. Tuan-tuan haji, abang-abang lebih lama dah mandi daripada saya. Jadi, kita nak ingatkan semula, berhati-hati ketika niat mandi wajib tu. Jadi, guru kita ajar, jejak je air atas kepala, niat lalu. Atas kepala jatuh, niat lalu. Nawaitu rafal hadasi akbari lillahi ta'ala. Okay? Sebab ada orang, dia cuci-cuci dulu. Dia cuci dulu, dah sampai ke badan baru niat. Jadi dia bermulanya niat itu daripada badan, maka kepala tak kira lagi. Tak kira lagi mandi kawasan anggota mandi wajib. Jadi dia kena repeat, basuh balik kepala. Hati-hati. Ada pula orang basuh daripada kaki, betul tak? Main-main kaki dulu, sejuk tak? Main kaki, itu pun niat. Ataupun dah sampai paha baru dia niat. Kaki tadi dia tak niat. Bahaya. Jadi jejak je mana-mana anggota badan, maka kita niat. Bermula niat. And then meratakan keseluruhan badan. Jelas? Okey, yang kedua. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, menghilangkan najis lebih dahulu jika ada pada badan, bagaimana diutarakan oleh Imam Rafi'i. Maka menurut pendapat ini, sebelum mandi kenalah basuh najis itu terlebih dahulu. Kemudian baharulah basuh untuk mandi. Kena 2 kali basuh, tidak cukup dengan sekali basuh. Tetapi pada pendapat Imam Nawawi, tidak wajib basuh 2 kali. Cukup dengan basuh sekali sahaja untuk najis dan juga mandi. Pendapat Imam Nawawi lebih kuat dan juga lebih sesuai. Sekiranya ada najis, ada najis di badan, maka kita kena hilangkan najis tu dahulu. Cukup kita hilangkan najis tu, kemudian kita mandi wajib memadai sama niatnya. Kita menyucikan najis dan juga mandi wajib. Yang penting basuh dulu tempat najis. Sebab lepas kita dah mandi wajib, dah suci dah. Nanti nak kena cuci lagi benda yang najis, ataupun kita nak terus solat lepas mandi wajib. Jadi bersihkan dulu mana-mana tempat yang ada najis. Maksud najis yang lekat. Tak kisahlah apa air kencing ke, najis besar ke kecil dan sebagainya. Okey. Kemudian sebelah muka surat 13, perselisihan faham antara dua pendapat ini ialah tentang masalah najis hukmi yang tiada ainnya. Okey, ataupun yang ada ain. Maksud ain tak ada ain ni nampak jelas najisnya.
dan boleh hilang segala sifat-sifatnya dengan sekali basuh. Maksudnya sekali basuh kita dah boleh hilang dah. Adapun jika ada ainnya dan tidak boleh hilang sifatnya, tiadalah khilaf perselisihan faham lagi melainkan wajib dibasuh lebih dahulu hingga hilang segala sifat-sifat itu. Yang sebelum ni pun kita dah belajar dah. Sifat-sifat najis ada berapa? 3. Bau, rasa dan juga warna. Hilang 3 sifat ni, maka bersih dah najis tu. Jadi mudah kita ikut pendapat yang mana menghilangkanlah dahulu najis tersebut, supaya mudah kita nak mandi wajib dan yakin akan kebersihannya. Yang ketiga, meratakan air pada kulit, rambut dan juga bulu-bulu seluruh badan. Tiada beza antara yang jarang ataupun yang lebat. Semuanya dikehendakkan air sampai rata luar dan dalam. Ni masalah sikit. Sebab masalahnya pada orang yang contohnya lah kulitnya tebal. Kulit tebal tak? Kulit tebal ke, maaf cakap lah. Orang yang berbadan besar. Yang berbadan besar, dia ada lemak-lemak yang besar. Jadi terlipat sana, terlipat sini. Jadi dia kena buka lipatan tu. Lipatan tu dibuka supaya air bolehlah lalu. Dan bila kata meratakan, bukan sekadar tembok air. Kita kena rata pakai tangan. Jari jemari, mana-mana. Lebih-lebih lagi, lubang pusat. Lubang pusat kita lupa. Sebab dia pun bulat situ kan. Jadi kita tak perasan sangat, kita pun dok korek sikit dalam. Ataupun telinga. Kawasan sini masih lagi kawasan yang zahir. Dalam tak payah, dalam hidung tak payah. Sebab itu bukan yang zahir. Maka meratakan semua jenis kulit. Mana yang kata ada kulit, maka kita kena ratakan. Termasuk juga rambut. Sebab tu kalau ada rambut yang panjang, kena lama sikit bahagian rambut. Kena gosok. Biar rasa semua masuk ke dalam kulit. Bulu-bulu seluruh badan, termasuklah janggut, misai, jambang. Kalau bab yang tebal tu, lebihkan sedikit air, gosok. Kemudian rambut yang tocang ataupun disanggul, jika tidak sampai air ke dalamnya, wajiblah dirombak toncang dan sanggul itu. Dirombak tu maksud buka lah. Dia rambut panjang toncang ataupun puang toncang, kena buka. Biar semua rata kena air. Dan rambut yang tersimbur dengan sendiri jika tidak sampai air ke dalamnya adalah dimaafkan. Tidak payah dipotong sekalipun banyak. Itu jenis orang yang rambut ada jenis rambut tebal sangat, afro belah dalam ni. Tapi dia dah simbah dah. Cuma keresapan dia tu lambat sikit, maka tak perlulah sampai kita potong rambut. Okey. Dan bulu-bulu yang ada dalam hidung, bulu-bulu hidung tak wajib lah. Macam apa tadi? Benda yang dalam tak wajib. Okey, bulu hidung tak payahlah kita selok suti-suti biar kena air. Tu lama dah, payah hari tu. Tidak wajib dibasuh kerana termasuk dalam jumlah batin. Jumlah batin. Sama juga bulu-bulu yang termasuk dalam tempat lain juga. Kerana kalau kena najis, wajib dibasuh. Tapi kalau kena najis, wajib dibasuh. Kerana masalah najis lebih berat daripada junub. Okay? So, datanglah masuk kat sini juga. Demikian juga wajib diratakan air di celah-celah kuku. Sekiranya ada benda yang di celah-celahnya, seperti daki dan lain-lainnya, hendaklah dibuang kemudian dibasuh. Jika tidak dibuang, nescaya belum mencukupi hukum ataupun yang dikatakan mandi wajib hingga dibuang dan dibasuh di bawahnya. Ini masalah zaman ini ya. Bagi puang dia suka pakai cat kuku. Cat kuku kan. Cat kuku ada 2 jenis. Satu memang tak serat, satu lagi dia serat. Tapi hak benda ni kita pun tak dapat nak pastikan, caranya macam-macam. Ni ada orang jual inai dan sebagainya. Tengok-tengok inai tu dia belok kuku. Tak boleh lah. Sebab tu inai yang original dia akan serap dalam kuku. Bila kita hakih tu, kuku-kuku kita terhakih. Itu dia serap dalam. Tapi kalau jenis cat kuku yang tak serap tu, kita hakih, cat tu boleh tanggal. Itu beza dia. Jadi kita orang lelaki ni dah lain mana, tapi yang puan kena hati-hati lah. Tapi biar bagi orang lelaki dan puan jaga satu lagi adalah rambut. Rambut ni kan biasa ada orang dye rambut, tahu dye. Colorkan rambut. Color dengan inai tak ada masalah. Sebab memang sifat inai dia meresap dalam. Dia meresap dalam. Jadi bila selain daripada inai ni, dia menghalang rambut ni. Rambut ni dia menghalang.
Jadi bila air lalu nak mandi wajib, tak masuk rambut ni. Itu yang menyebabkan dia. Jadi kalau seeloknya siapa yang mewarnakan rambut dengan warna yang saintifik ataupun saintifik ke macam lain pula bunyi dia. Warna yang apa? Sintetik. Saintifik pula. Itu sains. Selain daripada yang asli, daripada inai, dan dia boleh menghalang. Dia ada tulis konten kat belakang tu. Kalau dia menghalang air, maka kita kena botak. Kena cukur kawasan rambut tu ataupun botakkan kawasan rambut tu dan barulah mandi wajib. Sebab dia tak tembur. Sama juga dengan kulit-kulit kita. Ada cat ke, peng ke dan sebagainya yang boleh menghalang, maka kita kena tanggalkan dahulu. Sebab kita nak kena ratakan seluruh kulit kita. InsyaAllah sikit lagi habiskan sikit lagi. Mana tadi? Okey. Kemudian sambung lagi. Perenggan yang orang yang zakarnya kulub wajib menyampaikan air di bawah kulubnya. Dan orang perempuan wajib membasuh bibir farasnya yang terbuka tatkala duduk bertenggung ataupun mencangkung kerana kedua-duanya yang dianggap sebagai daripada anggota yang zahir. Okey. Jadi kalau yang lelaki ni ada jenis yang helmetnya kulub. Kulub tahu kulub tenggelam. Jadi dia kena selak sikit bagi masuk air dalam. Orang puan pun sama. Farasnya yang agak tebal dan sebagainya. Jadi dia kena buka sedikit cangkung ke bagi air mengalir. Yang mana dikatakan kawasan zahir. Yang dalam tak perlulah. Okey. Yang tu saya kata berhati-hati. Kalau seeloknya mandi wajib cangkung. Mandi wajib cangkung supaya mudah kawasan-kawasan tu semua terbuka dan kita pun mudah untuk mencelah-celah air sampai ke tempatnya. Sebaliknya jika tiada boleh hendak disampaikan air di bawah kulubnya dengan sebab buta, nescaya wajib dipotong supaya ia celik. Maksud ni bukan mata dia. Mata dia buta, kena potong pula mata jadi celik. Bukan. Maksud dekat situ, helmet dia tu. Maksudnya sunat lah. Potong sunat. Itu hikmahnya sunat. Jadi dia kena potong and then keluarkan, celikkan mata zakarnya itu supaya boleh dikenakan air. Kecuali jika dia uzur hendak memotongnya, bolehlah orang itu sembahyang macam orang yang tidak ada air dan tanah untuk buat bersuci. Meraihkan waktu dan wajib yang dilakukan itu adalah qada. Ini susah sikit lah. Sebab kan dia tak sah, tak sempurna mandi wajib, maka dia boleh solat ibarat tanpa air dan tanah. Hormat waktu. Tapi dia kena qada balik. Jadi sampai bila nak kena qada? Senang potong sunat. Jadi senanglah. Okey. Tetapi orang yang mati tidak harus dipotong kulubnya. Orang mati tak payah. Dia mati tak sempat nak sunat, maka tak perlulah kita nak potong pula mayat tu. Kerana yang demikian itu membawa kepada menghinakan mayat. Bahkan ditanam mayatnya dengan tidak payah disembahyangkan menurut Imam Syekh Ar-Ramli. Okey. Berkatanya Syekh Ibn Hajar, hendaklah disembahyangkan juga dengan bertayamum, menggantikan daripada membasuh kulubnya kerana darurat. Jadi ada pendapat ulama Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar yang mana orang yang mati tapi tak sunat, dia kena mandi wajib kan. Okey. Jadi kata mandikanlah juga kalau boleh dengan air, kalau tak boleh dengan bertayamum. Wajib juga dibasuh lubang dubur, dikembangkan sedikit waktu mandi macam ketika ingin membuang air besar. Maksudnya mudah kita faham, bila nak mandi wajib sahaja pastikan air semua diratakan ke seluruh badan. Setiap mana inci yang dikatakan ada kulit, maka kita kena ratakan air. Buka semua. Cincin ke, jang ke, benda ke. Ataupun kita pakai kain pelekat sahaja, maka kita gosok kawasan-kawasan yang orang kata tak nampak ataupun terselit. Bahasa kita terselit lah. Biasa badan besar ni, dia pun ada banyak-banyak lemak dia. Jadi dia terselit. Jadi dia kena celah-celahkan. Buka. Lubang ataupun lubang-lubang yang zahir macam pusat. Pusat belah luar tu masih lagi kulit. Belah dalam tu tak terimalah, macam hidung pun sama. Luar ni semua mata dan sebagainya kena ratakan. Mana-mana bulu yang ada di atas kulit pun kena ratakan. Okey. Jelas. Tapi kalau benda tu boleh menghalang mandi wajib, maka kita boleh potong. Contoh kuku. Kuku panjang kan. Jadi bila kita mandi wajib, takut air tu tak masuk dalam kuku, maka kita boleh potong kuku tu. Sebab ada orang kata, Ustaz, macam mana Ustaz, saya nak mandi wajib, haid, tapi kuku panjang saya potong dulu.
Saya potong dulu, adakah kuku yang saya potong tu kena mandi? Tak perlulah. Sebab kita niat untuk kuku tu memang harus dipotong. Jangan jari kita potong. Memang nak kena lah. Okay? Jadi niat kita potong tu supaya air boleh mudah masuk ke dalam kawasan yang susah nak masuk. Sama juga rambut. Rambut kalau dah tebal sangat, sanggulnya pun dah buka-buka pun susah. Okay? Dia kena orang kata leraikan dahulu supaya air boleh menyesap masuk ke dalam kulit kepala. Okey, insya-Allah kalau tak ada soalan kita ada. Tayamum dulu ke mandi dulu? Maksudnya gini. Tayamum tu khas untuk mayat je. Kalau manusia yang hidup, dia tak boleh tayamum menggantikan mandi wajib. Dia nak tak nak kena mandi wajib. Tapi katalah kawasan darurat, duduk tak tahu duduk mana, dia pun seorang kan, tak boleh nak mandi wajib. Air tak ada. Jadi dia boleh solat sebab darurat. Jadi solatnya itu solat menghormati waktu. Dia tayamum sekalipun, dia kena mandi wajib. Maksudnya dia terhutang mandi wajib. Boleh dia tayamum dan dia solat, tak ada masalah. Tak. Tayamum tidak menggantikan mandi wajib. Sebab mandi wajib memang kena mandi wajib. Tapi dikira kat situ sebabkan dia pun takut azab kena tinggalkan solat, jadi dia pun solat. Jadi solatnya itu dianggap menghormati waktu. Dan solat dalam keadaan darurat. Boleh, dalam darurat ni kita semayang tak tutup aurat pun tak apa, tak menghadap kiblat pun tak apa, tak ada wuduk pun tak apa. Tapi lepas tu kena qada. Kata lepas tu dah diselamatkan, 3 hari lepas tu baru jumpa. Diselamatkan apa? Dia pun mandi wajib. Mandi wajib dan dia qada lah berapa hari dia tinggal. Kiranya kalau tayamum untuk yang tu adalah untuk mayat sahaja. Sebab mayat ni apa tadi, kisah dia tak sunat dan sebagainya. Tapi kalau untuk hidup, tayamum tidak boleh menggantikan mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi wajib lah. Dia besar. Okey. Yalah, lain lagi? Okey, lebih kurang juga macam yang tadi tu. Dia tertanggunglah amal mandi wajib dia. Sampailah dia baik, balutan dia tu boleh buka, dia kena mandi wajib dengan sempurna. Dan dia kena qada lah solat dia. Kena. Kok mana pun tu. Lepas tu bab hadas ni ada nama pun hadas besar. Jadi bila hadas besar ni dia paling besar sekali. Dok mandi, dok bersih, maka amalan bawah ni tak sah buat. Jelas? Jadi katalah orang tu pun accident, kaki semua kan. Tiba-tiba malam tu nurse pun comel. Malam tu dia pun mimpi indah mimpi tak ada masalah lah. Jadi mimpi Allah dia kata macam mana aku nak mandi wajib ni. Tangan macam ni, kaki tu. Jadi tertanggung bolehlah ayat ni. Tertanggung atasnya kewajipan mandi wajib untuk solat. Jadi dia pun tak boleh gerak gitu. Nak mandi pun berbalut dan sebagainya. Jadi dia boleh je solat. Maksudnya solat kat situ, solat menghormati waktu. Dan dia kena ingat lah. Dia minta tolong tuliskan, boleh tak? Zuhur, berapa hari dulu? Zuhur, asar, gini. Habis settle dia baik nanti, balutan pun boleh buka. Wajib atas dia mandi wajib dan mengqadakkan solat-solat dia yang tinggal. Jangan risau. Dia solat tu pun wujud dah. Bab darurat tak ada masalah. Tapi kalau kita suka-suka dah dalam keadaan berjunub, nak mandi wajib, nak solat, jadi imam pula, patah semua belakang ni. Tak boleh lah. Jelas? Jadi bab mandi wajib, dia hadas yang besar, nak tak nak memang kena wajib. Tak ada benda lain yang boleh menggantikan. Kecuali darurat macam tadi, dia sesat ke, dia accident ke, benda ke, boleh solat, tak ada masalah. Tapi niat dia solat menghormati waktu, dah baik, dah jumpa air, dah boleh mandi, maka dia kena qada solat-solat dia yang tinggal. Jelas? Okey. InsyaAllah sampai sini saja dahulu pertemuan kita.
yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada saya, tapi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita tawakufkan dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل